السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu. Tuan-tuan mau sihat no? Alhamdulillah. Kita berhenti di muka surat Kalajawi ke surat 83. Iradah. Sifat ma'ani yang kedua, iaitu iradah. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumi fid darain. Kata mana? Sifat ma'ani yang kedua, iradah. Maksudnya Allah Ta'ala berkehendak. Kita berkehendak, Allah Ta'ala juga berkehendak. Kehendak yang ada pada kita ni Allah Ta'ala yang jadikan. Dan cuma beza lah, walaupun sebutan sama, iradatul khalqi, kehendak makhluk, wa iradatullah, dan kehendak Allah. Yang pertama, kehendak kita ni Allah yang jadikan. Allah yang jadikan kehendak kita, dan kehendak kita ni terbatas. Tak semua yang kita nak dapat. Adapun kehendak Allah mutlak. Apa yang Allah Ta'ala nak mesti jadi. Kita duk baca dalam surah Yasin kan, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Disebut arada. Arada tu iradah lah. Iradah ni masdar Sesungguhnya urusan Allah, perintah Allah, idza arada syai'an, arada. Mana arada sama dengan iradah ni? Apabila Allah Ta'ala mengkehendaki, Allah Ta'ala nak satu benda, ay yaqula lahu kun fayakun. Allah Ta'ala kata jadi. Itu kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Allah berkemahuan sendiri, iaitu setiap apa yang berlaku adalah mengikut kehendak dan kemahuan serta pilihannya sendiri, bukan kerana terpaksa. Tak ada benda yang Allah Ta'ala buat kerana terpaksa. Semua termasuk dalam ruang lingkup kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semua yang berlaku, tuan-tuan, semua dalam kehendak Allah Ta'ala. Baik, kemudian tersalah dan lainnya. Bukan kerana tersalah. Kita banyak buat benda, kadang-kadang tersalah, kadang-kadang terpaksa, kadang-kadang pasal tak ada pilihan. Allah Ta'ala buat memang dengan kehendak Allah. Ini menunjukkan iradahnya itu pada azal lagi, iaitu ia menentukan suatu perkara yang mungkin mengikut apa yang harus baginya. Allah menentukan tuan-tuan lahir dalam bangsa apa, di mana tuan-tuan lahir, kemudian apa, macam mana rupa tuan-tuan punya pasangan siapa, tuan-tuan. Allah menetapkan dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian pelaksanaan kudrah Allah ke atas suatu adalah selaras dengan iradahnya yang mutlak. Makna dia, kehendak Allah dia berkaitan dengan kuasa Allah. Allah nak apa, maka Allah Ta'ala boleh laksanakan kerana Allah Ta'ala berkuasa. Ingat saya sebut kat tuan-tuan dulu yang pasal apa, Epicurus. Pasal ni ada kaitan antara kehendak Allah dan kuasa Allah, antara kudrah dan iradah Allah. Baik, kemudian seperti ia menjadikan sesuatu panjang atau pendek, baik atau jahat dan lainnya, Allah Ta'ala jadikan semua panjang, pendek, macam mana bumi, macam mana langit, itu termasuk dalam kehendak Allah Ta'ala yang mutlak. Baik, dan kita tak persoalkan Allah, kita yang dipersoalkan.
Allah Ta'ala tak dipersoalkan. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah Ta'ala tak dipersoalkan apa yang Allah Ta'ala buat, tapi kita yang dipersoalkan. Mana dia apa? Kita bila diberi akal, diberi pilih, kita pilih jalan yang mana. Kita dipersoalkan oleh Allah. Bukan kita dipersoalkan oleh Allah, oleh manusia pun kita dipersoalkan. Tuan-tuan balik masjid lambat, bini tanya, bang pergi mana hari? Nampak? Kita orang persoalkan. Tuan-tuan kerja main lambat, bos tanya, pasal apa lambat? Tidak, bos tanya. Alasan munasabah ke tak munasabah? Kalau tak munasabah, selalu duk bagi alasan yang sama. Tiap kali main kerja lambat, bos tanya pasal apa lambat? Tadi ada boya kejang saya. Bos tengah mohong. Nanti kata pula ada ulang sahur pula kejang. Lama duk mohong lagu tu, bos buang je. Kita manusia memang dipersoalkan di dunia lagi. Pasal apa kita dipersoalkan? Kecuali kita gila. Gila orang tak tanya. Ada orang tanya orang gila. Ni pasal apa gila? Tak tanya. Pasal apa tak pakai baju? Siapa tanya orang gila, dia macam orang gila. Dia gila, kita tak tanya. Tengok orang gila telanjang, oh sian gila rupanya. Tapi kenapa? Selagi mana kita ada akal dan kita ada kemampuan, kita buat pilihan, orang akan tanya. Itulah tanggungjawab akal. Betul tak? Untuk membezakan baik dan buruk. Ni nikmat Allah Ta'ala bagi ni. Tu kita dipersoalkan. Binatang orang tanya tak binatang? Orang tak tanya binatang. Dia bukan ada akalnya kita. Cuma kalau dia ganggu, kita boleh bunuh dia. Betul tak? Kita tak tanya binatang dia buat apa. Nama binatang tak ada akal, tuan-tuan. Ni nikmat yang besar bagi akal. Dan kita boleh pilih. Kat dunia lagi kita dipersoalkan. Kalau kena tangkap masuk mahkamah, macam-macam soalan kita kena tanya. Betul tak? Nanti di akhirat macam-macam soalan yang kita kena tanya. Baik. Jadi tuan-tuan, Allah Ta'ala buat ni adil lah. Sebab tu semua yang berlaku dalam dunia kena ingat adanya kehendak Allah di sebaliknya. Contoh macam kita doa lah tuan-tuan. Kita doa pada Allah. Kita nak sesuatu. Tuan-tuan, saya yakin tuan-tuan banyak berdoa pada Allah. Mungkin tuan-tuan nak harta, mungkin tuan-tuan nak anak berjaya, mungkin tuan-tuan doa jodoh untuk anak-anak. Mungkin tuan-tuan doa padi kita jadi, doa untuk sawit kita dapat 30 tan. Contohlah doa macam-macam kita minta tuan-tuan. Tapi ada kadang-kadang kita minta tak dapat. Betul tak? Ada orang kadang saya tengok dah tua, umur nak dekat 40, doa nak pasangan. Kawan saya doa nak anak tuan-tuan, kesian. Kesian kawan saya. Doa nak anak. Dia dah buat apa? IVF apa benda tu, yang bayi tabung uji tu. Habis 20,000 buat kerajaan tu. 2 kali buat, 2 kali tak jadi. Dapat balik duit bukan dapat semua, dapat 5,000 kot. 15,000 tak dapat. Sebab kos dia buat tu buat kat kerajaan, bukan swasta lagi mahal. Dia macam apa? Tabung uji tu kan. Kemudian baru masuk mahal punya, kan murah. 2 kali dia buat tak jadi. Ada orang doa tak dapat. Saya kesian kawan saya tu, sampai saya segan nak sembang ni. Sedih bila tahu kita anak dah 6 orang sampai 6 anak hang tu. Kesian tuan-tuan. Tapi masing-masing itu kehendak Allah. Ada orang duduk doa nak pasangan. Saya nampak, terutama orang perempuan lah kadang-kadang. Dia kalau orang lelaki ni umur 30, malas kahwin. Orang lelaki dah tahun pada tu dia malas kahwin lah. 30 ke 40 dia seronok duduk seronok. Tapi orang perempuan kadang-kadang dia nak kahwin juga. Yalah, siapa nak lindung dia, siapa nak jaga dia. Dia doa nak pasangan, tapi tak dapat-dapat. Tuan-tuan, semua yang berlaku ni ada kehendak Allah dalam dia. Tuan-tuan tengok Nabi Ibrahim AS. Dia nak anak kan. Doa selalu dengan isteri dia Sarah. Sampailah umur Nabi Ibrahim 100 tahun. 100 tahun. Umur Sarah 90 tahun. Baru hamil. Tuan-tuan bayangkan nenek umur 90 mengandung tuan-tuan. Itu bila malaikat Jibril bagi tahu, tergelak Sarah. Dah 90 baru mengandung. Ini doa daripada muda sampai umur 90 baru Allah Ta'ala bagi anak Nabi Ibrahim dengan Sarah. Nabi Ibrahim umur 100. Tuan-tuan pernah jumpa kat hospital TP umur 90 mengandung tuan? Tak pernah jumpa lagi tuan-tuan. Saya nak cerita bukan apa. Nabi Ibrahim doa daripada muda. Tapi umur 90 baru dapat anak Sarah. Nabi Ibrahim umur 100. Berapa ramai orang yang bukan Islam. Anak punya ramai. Tak doa pun. Tak. Ya'juj dan Ma'juj. Katanya anak 1000. Baru mati dia. Dia riwayat sebut. Ramai orang yang bukan Islam. Dia tak beriman pada Allah. Dia tak pernah doa pada Allah. Dia tak pernah sujud pun. Kahwin dapat anak. Kahwin dapat anak. Bercerai anak dia.
Yang Nabi doa punya susah baru nak dapat. Nabi Zakaria doa mengadu pada Allah, Rabbi inni wahanal admu minni washta'ala ar-ra'su syaiban walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Wahai Tuhan, ni tulang aku ni lemah semua. Malam-malam tahajud doa berpuluh tahun, ni lemah semua tulang. Rambut aku ni penuh uban, daripada hitam sampai penuh uban. Tapi aku tak pernah putus asa berdoa. Berapa ramai orang yang tak semayang, tak solat, yang kafir, dapat anak senang ya tuan-tuan. Betul tak? Senang ya dapat. Tuan-tuan ingat yang berlaku ni ada juga di sebaliknya kehendak Allah. Itu yang ada ulama ahli makrifat, orang yang dekat dengan Allah, orang sufi lah. Kan dia sebut, kalau aku berdoa kepada Allah dan doa aku dapat macam aku doa, ya Allah nak kerja ni dapat, ya Allah nak pasangan dapat, ya Allah nak sekian dan sekian dapat, aku gembira, dia kata, sangat gembira. Tapi kalau aku doa selalu tak dapat-dapat, aku lebih gembira lagi. Kalau kita pelik kan, kita mesti pelik, apa doa tak dapat ni. Ada orang kadang-kadang dia terfikir tu, malah doa, ada lain malah doa. Baik, jadi tuan-tuan, orang sufi yang dekat dengan Allah ni, orang panggil ahli makrifat lah tuan-tuan, orang yang kenal Allah, dia kalau doa pada Allah, dah doa bertahun-tahun tak dapat-dapat, dia lagi seronok daripada dapat. Pasal apa? Kalau dia doa dapat, itu kehendak dia. Betul tak? Itu kehendak dia. Kehendak kita nak seperti mana yang kita minta. Itu kehendak kita. Tapi kalau tak dapat, itu kehendak Allah. Mana lagi baik, kehendak kita dengan kehendak Allah? Sudah semestinya kehendak Allah lebih baik daripada kehendak kita. Bukan semua kita tahu tuan-tuan. Tak, bukan semua kita tahu. Sebab tu dalam dunia ni kadang-kadang kita minta tak dapat, tuan-tuan tahu. Ada hikmah yang kita tak tahu. Hikmah di sebalik yang kita tak nampak. Pasti apa kita tak dapat. Allah berkehendak, kita berkehendak, kehendak Allah itu lebih baik. Dan dalam Quran sebut, dalam ini tak sebut. Dalam surah apa? Surah Al-Baqarah. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu benci satu benda, yang kamu benci itulah yang baik untuk kamu. Betul tak? Benci sungguh, yang itulah yang baik untuk kamu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu ni suka sangat, suka sungguh benda itu, yang kamu suka itulah yang tak elok untuk kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Ta'ala tahu, hamba tak tahu. Nak cerita kehendak Allah dalam hidup, jangan kecewa tuan-tuan. Ingat, kita ada berkehendak, Allah Ta'ala juga berkehendak. Musuh Islam juga berkehendak, Allah berkehendak. Nabi Musa doa kehancuran Fir'aun berapa tahun? Betul tuan-tuan? Nabi Musa doa. Nabi Musa ni Nabi, Rasul, Ulul Azmi, dengan abang dia lagi, Nabi Harun, doa supaya Allah hancurkan Fir'aun yang jahat ni. Berapa tahun tuan-tuan Allah kabulkan doa ni? Kalau kita ni, kalau boleh hancur terus lah, jahat. 40 tahun 40 tahun bermaharaja rela kejahatan Fir'aun. Allah Ta'ala lebih mengetahui tuan-tuan apa sebab. Dia antara banyak lah sebab dia. Ada hikmah. Antara hikmah ni, Bani Israel itu jahat. Pengikut Nabi Ibrahim tu banyak yang degil, banyak yang jahat. Padahlah kena dengan Fir'aun tu, ajak kejahatan dia balik. Dia ada hikmah. Semua ada hikmah di sebalik dia, yang kita tak nampak tuan-tuan. Kehendak kita dan kehendak Allah. Sebab tu bila kita faham Allah Ta'ala berkehendak, maka kita redha tuan-tuan, serah pada Allah. Jangan ingat kehendak kita aja. Tuan-tuan bisa dengar cerita apa? Saya baca dulu tuan-tuan, tak apa. Ta'aluk sifat iradah sama juga dengan ta'aluk sifat qudrah, iaitu berta'aluk dengan perkara yang mumkinat sahaja, tetapi dalam bentuk menentukan sesuatu yang mungkin, bukan melahirkan atau melaksanakan. Tuan-tuan ingat sebut ta'aluk. Ta'aluk ni lingkungan, kaitan dia, bawah dia, atau fungsi dia, yang kata fungsi dia ialah sifat berkehendak. Kita ada berkehendak. Apa fungsi sifat kita? Untuk menentukan mana yang kita nak. Gitulah. Sifat melihat, apa ta'aluk dia? Segala yang wujud, tuan-tuan tengok. Betul tak? Tuan-tuan boleh tak melihat dengan sifat kehendak? Tak boleh. Sifat kehendak bukan untuk melihat. Melihat dengan sifat melihat. Betul tak? Ni mendengar ni, ta'aluk. Kenapa ada sifat mendengar? Untuk mendengar benda-benda yang mawujud, yang bersuara. Betul tak? Itu fungsi dia. Kalau mata melihat sesuatu yang
ada cahaya. Pantulan cahaya masuk dalam mata, melihat sesuatu yang mawjudat. Kalau berkehendak menentukan, tentu ada kehendak kan untuk menentukan pilihan. Kalau kuasa untuk melakukan sesuatu. Kalau tak ada kuasa tak boleh buat. Sebab tu ta'alluq iradah dengan qudrah disebut mumkinat. Kenapa dia tak sebut mawjudat? Ni falsafah tuan-tuan. Saya masuk sikit lah. Mawjudat ni maksudnya segala yang ada. Allah melihat segala yang ada. Allah mendengar segala yang ada. Allah mendengar. Tapi kudrah dengan iradah ta'alluq dia bukan mawjudat, mumkinat. Mumkinat ni apa? Selain pada Allah. Tidak ta'alluq pada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam saya sebut tadi, kita tak melihat dengan sifat berkuasa. Kita melihat dengan apa? Sifat melihat. Mendengar dengan sifat mendengar. Fungsi dia. Kita apa? Bercakap dengan sifat boleh bercakap. Betul tak? Bukan saya melihat dengan sifat bercakap. Melihat dengan sifat melihat. Jadi kenapa dia tak sebut mawjudat? Dia tak ta'alluq pada mawjudat. Supaya apa? Supaya kita tak terfikir benda yang mustahil. Contoh kalau orang tanya soalan, boleh tak Allah Ta'ala jadikan satu Allah lagi? Ni soalan mengarut ahli falsafah. Boleh tak Allah Ta'ala buat satu Allah lagi? Boleh tak Allah Ta'ala buat anak dia? Ni soalan lama dah. Sampai sekarang masih lagi ada etis duk main. Arab Saudi lah ni agak kritikal. Banyak orang Arab Saudi jadi etis. Nampak? Sebab mereka kan macam Wahabi sikit. Mereka macam beriman ni tak banyak menggunakan akal, taklid ya. Padahal dalam bab akidah ni mana boleh taklid. Dia kena apa? Baca Quran, nakal, dan kita kena faham. Betul tak? Bukan taklid. Kadang-kadang mereka taklid pada sebahagian ulama salaf. Taklid je. Dalam ayat sifat, dalam banyak benda dia sangat bertaklid. Golongan ni sangat kuat atau bertaklid. Sebenarnya Wahabi sangat kuat atau bertaklid. Walaupun tuan-tuan tengok Wahabi kadang-kadang dia suka cerita bab dalil kan. Dalil mazhab Syafi'i lemah, dalil mazhab ni lemah. Yang kuat yang dia punya. Dalam fiqh dia macam-macam minta dalil tuan-tuan. Sembang kemas. Dalam akidah dia taklid buta tuan-tuan. Taklid terus pada Ibnu Khuzaimah, taklid terus pada Muhammad Osman Al-Ashabuni, taklid terus tanpa menggunakan akal. Sampai dia sebut Tuhan dengan hakikat, dengan zatnya atas arasy. Nabi tak pernah sebut benda tu. Sahabat tak pernah sebut. Yang sebut, itulah sebahagian salah yang sebut lagu tu. Dan bercanggah dengan akal dan Al-Quran, maknanya tak boleh. Kalau mereka ada sebut, anggap kalau ulama sebut lagu tu, tak apalah. Satu kesalahan dapat satu pahala. Betul tak? Tapi Wahabi ialah satu golongan yang sebenarnya lah. Dalam bab akidah, mereka sangat bertaklid. Taklid pada sebahagian ulama salah. Tak gunakan langsung. Itu yang kita tak pelik bila tengok di Arab Saudi. Dan ni dah banyak jadi etis. Taklid dia tuan-tuan. Dan memang dulu saya pernah sebut kata suatu ulama Wahabi yang cukup kuat. Abdullah Al-Qasimi. Ulama ni bukan orang biasa, ulama Wahabi. Jadi etis. Pasal apa? Masuk je Wahabi, petikai ulama. Betul tak? Dia daripada Najd, daripada tempat Muhammad Abdul Wahab lah. Dia pergi ke Mesir, dia petikai habis semua ulama Mesir. Ulama tu bid'ah, tu khurafat, macam-macam dia petikai ulama Mesir. Dia tulis buku, dia hentam ulama Mesir. Dia tulis buku mempertahankan hadis, lawan inti hadis. Bagus ulama ni. Jadi etis. Abdullah Qasimi, tuan-tuan baca kisah dia. Mati dah tahun 1999 mati. Mati pun masih etis. Dia tulis buku punya banyak, buku etis. Dia ulama Wahabi jadi etis. Dia tulis buku lagi, buku yang menghina Islam, menghina bab syurga. Dia mati etis. Tak berubah tuan-tuan. Tu nak kata jangan kufur nikmat. Apa ni kufur nikmat ni? Akai Allah Ta'ala bagi 49 tuan-tuan ayat yang berakal dengan aqala. Aqala apa? Berakal, guna akal. Yaqilun, taqilun. 49. Ini tak dalam bab akidah, taklid buta. Dalam bab fiqh kemain lagi, hujah ni tak kuat lah, hujah tu kuat. Padahal dalam akidah yang kena betul fikir. Jangan bertaklid buta. Baik. Jadi tuan-tuan, macam mana kita nak jawab soalan aku tu? Boleh tak Allah Ta'ala buat satu Allah lagi? Boleh Allah Ta'ala buat anak dia? Boleh tak Allah Ta'ala boleh tak Allah Ta'ala
jadikan isteri dia, boleh tak Allah Ta'ala musnahkan diri dia? Soalan-soalan pelik-pelik, tuan-tuan. Jawapan kita apa, tuan-tuan? Soalan tu mustahil semua. Dalam ni disebut awal dah, qudrah dan iradah tidak ada kaitan dengan wajib al-wujud, yakni Allah Ta'ala yang wajib wujud. Pasal apa, tuan-tuan? Kalau ada macam tu bukan sifat Tuhan, bukan sifat Tuhan. Contoh, menghancurkan diri dia. Tuan-tuan, kalau kita bunuh diri, elok tak elok? Kalau kita pun tak elok. Kalau ada orang bunuh diri, kesian. Bunuh diri itu sifat manusia, sifat kelemahan. Faham tu? Boleh tak Allah Ta'ala hancurkan diri dia? Itu bukan sifat Tuhan. Tuan faham? Dia tanya, dia nak isbat benda yang hina bagi Tuhan. Tak boleh lah, sebab itu bukan sifat Tuhan. Boleh tak Allah Ta'ala boleh tak Allah Ta'ala buat bini dia? Tak boleh. Bukan pasal lemah, pasal Tuhan memang tak berhajat pada isteri. Faham tak tu? Dia nak cuba isbatkan lemah pada Tuhan. Kalau kita kata boleh, maksud dia Tuhan berhajat pada sesuatu yang lain. Soalan tu masalah. Tu ulama letak awal-awal. Qudrah dan iradah tidak bertakluk pada wajib al-wujud, pada yang wajib, benda yang wajib. Dia hanya pada mungkinat. Mungkinat ni selain pada Allah. Tak jadikan ke tak jadikan, nak jadi panjang ke pendek ke, itu je. Tidak bertakluk dengan zat Allah, kerana zat Allah itu bukan makhluk, bukan mungkinat. Tak layak bagi zat Allah begitu. Tak layak. Boleh tak Allah Ta'ala buat anak dia? Subhanallah. Kalau berhajat pada anak, itu bukan Tuhan. Macam saya tanya, boleh tak Allah Ta'ala makan? Hang boleh makan, takkan Allah Ta'ala tak boleh makan? Dia nak jawab, boleh tak Allah Ta'ala makan? Kata, boleh lah kot no. Memang benda tu tak logik. Memang benda tak logik. Boleh tak 2 tambah 2 jadi 100? Tak boleh. Itu konsep akal yang takkan boleh terbalik, takkan berubah konsep akal yang begitu. 2 tambah 2 mesti 4. Sama ada di dunia, di akhirat dia begitu, tuan-tuan. 2 tambah 2 4. Dia takkan jadi lain. 1 tambah 1, kalau tuan-tuan kata boleh berubah, Allah Ta'ala tu 1, boleh jadi 1 tu 10. Tak boleh. 1 tu 1 lah. Nombor ni benda yang asas pada akal, antaranya nombor. Mati nanti pun, tuan-tuan, 2 tambah 2 4. Dia takkan jadi masuk syurga nanti 2 tambah 2 juta. Tak jadi. Itu konsep akal yang asas. Baik buruk, tuan-tuan. Dia tak boleh jadi benda yang buruk jadi baik. Tak boleh. Betul tak? Takkan jadi. Menipu tu buruk. Kalau tak ada sebab-sebab lah, buruk. Asalnya buruk. Itu benda yang takkan berubah. Itu manusia. Tuan-tuan pergi seluruh dunia, tuan-tuan. Khianat, pecah amanah, rasuah, tuan-tuan pergi seluruh dunia, semua buruk. Dia takkan jadi elok. Dia bercanggah dengan akal. Curi hak orang. Betul tak? Itu konsep akal. Memang tak elok benda tu. Takkan boleh jadi elok benda tu. Di mana-mana saja. Hatta orang bukan Islam pun tahu benda tu tak elok. Baik. Jadi tuan-tuan, soalan-soalan lagu tu soalan yang cuba mengisbatkan kelemahan pada Tuhan. Kalau tuan-tuan kata boleh, mengisbatkan kelemahan pada Tuhan. Kalau tuan-tuan, orang tanya, boleh tak Allah Ta'ala masuk dalam botol ni? Boleh Allah Ta'ala masuk dalam botol ni? Kita kata boleh. Masuk lah, aku tutup. Allah Ta'ala duduk dalam botol, tak boleh keluar. Macam jin Aladdin. Boleh. Benda tu tak layak bagi keagungan zat Allah. Boleh tak layak bagi keagungan zat Allah Ta'ala yang berkuasa. Soalan-soalan tu bukannya kita tak mau jawab, soalan itu sendiri yang bermasalah. Baik. Kemudian beberapa dalil daripada Al-Quran. Yang pertama, firman Allah ayat 40 surah An-Nahl. Innama qawluna li syai'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya perkataan kami, yakni Allah, bagi sesuatu apabila kami mengkehendakinya, hanya kami berkata jadi maka terus jadi. Macam surah Yasin sama makna dia. Allah Ta'ala bila berkehendak, Allah Ta'ala kata jadi. Baik. Jadi tuan-tuan, itu kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala sebut kata jadi, maka jadilah dia. Baik. Kemudian
Firman Allah Ta'ala lagi ayat 68 surah Al-Qasas, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan Tuhan engkau wahai Muhammad membuat apa yang ia kehendaki dan ia pilih. Semua Allah Ta'ala buat dan Allah Ta'ala pilih. Dan yang Allah Ta'ala buat itulah yang terbaik. Tuan-tuan, kalau kita fikirlah tuan-tuan, saya pernah tengok satu cerita Hindustan. Lama dah waktu tu saya kecil, tapi saya teringat betul cerita tu. Pasal menyebabkan saya terfikir. Saya sekolah rendah. Dulu kan Hindustan kan terkenal dululah. Dan ni mana ada orang tengok Hindustan lah tuan-tuan. Tuan-tuan tengok lagi tuan-tuan. Tak laku dah hamil kan. Macam tak laku dah lah Bollywood ni. Baik, yang anak muda ni banyak Korea lah kot. Jadi tuan-tuan saya ingat satu cerita Hindustan tu. Tapi dalam tu pelakon Islam. Dia macam orang Islam lah. Dia pun ni hidup susah. Satu hari anak dia tanya dekat mak dia. Ni Hindustan Islam ni. Hindustan Islam. Dia kata, mak, kenapa Tuhan yang ni dia merujuk pada Allah tidak menjadikan di dunia ni penuh dengan kelang-kelang? Senang kita kerja. Betul tak? Semua negara ada kelang, ada gaji siap. Kan senang. Saya ingat, saya terfikir juga. Betul juga tu, kenapa tu? Ataupun kalau kita fikir, kenapa Allah Ta'ala tak jadikan semua senang? Betul tak? Tak ada yang miskin. Kenapa perlu jadikan ada orang yang miskin? Kenapa perlu jadikan ada orang yang susah? Kenapa Allah Ta'ala tak jadikan semua handsome? Kenapa ada yang kurang handsome sikit? Kenapa Allah Ta'ala jadikan ada orang yang sempurna dan ada orang yang cacat? Kenapa tak jadikan semua yang sempurna? Kan semua kehendak Allah tu. Kenapa? Saya balik sekolah, saya tengok ada orang naik motor macam ni tuan-tuan. Kesian saya tengok ni. Rupanya dia mungkin OKU kot. Dia tak boleh nak tegak kepala dia. Macam tu Saya tengok, Allahu Akbar. Kenapa Allah Ta'ala tak jadikan semua sihat? Kenapa Allah Ta'ala jadikan sakit? Kenapa Allah Ta'ala jadikan syaitan? Hancurkanlah syaitan ni, senang. Semua kehendak Allah dan ada hikmah dia tuan-tuan. Tuan-tuan, kalau tak ada orang cacat, masa bila kita nak syukur nikmat? Betul tak? Kalau tak ada orang buta, masa bila nak syukur nikmat mata ni? Kalau tak ada sakit, orang kena potong kaki, masa bila nak rasa syukur ada kaki ni? Bila tak ada orang sakit, bila kita nak bersyukur kita sihat? Dia nak ada syukur. Dan makhluk ni dapat free semua tuan-tuan. Orang yang buta, walaupun dia buta, dia dapat nikmat yang lain. Betul tak? Ada dua tangan, ada dua kaki, dan free je Allah Ta'ala bagi. Mana ada kita bayang? Ada kita bayang tuan-tuan, kaki, tangan apa semua? Mana ada? Free semua. Orang tu cacat ke, apa lagu mana pun, semua mendapat nikmat. Tapi dunia ni sikit, nikmat sebenar kat mana? Akhirat kelak. Baik, kemudian ni Allah Ta'ala buat semua pilihan Allah. Baik, firmannya lagi ayat 26 surah Ali Imran. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Katakanlah hai Muhammad, ya Allah yang menguasai seluruh kerajaan, engkau memberikan kerajaan kepada siapa yang engkau suka. Jelas. Allah yang bagi kuasa pada siapa yang Allah Ta'ala kehendaki. Firaun berkuasa. Siapa yang bagi kuasa? Allah Ta'ala bagi. Kita kena tahu Allah Ta'ala yang bagi. Tuan-tuan, sekarang ni makhluk yang dekat dunia ni, Islam ke, bukan Islam ke, hatta binatang pun, siapa yang bagi rezeki? Allah Ta'ala. Dia agama Hindu ke, dia agama Buddha ke, agama apa pun, dia kaya, Allah Ta'ala yang bagi. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada binatang yang melata atas muka bumi kecuali Allah yang bagi rezeki dekat dia. Allah Ta'ala yang bagi tuan-tuan. Hatta kuasa tuan-tuan. Lah ni Rusia, Vladimir Putin, siapa bagi kuasa kat dia? Allah Ta'ala yang bagi. Amerika, siapa Perdana Menteri dia? Presiden dia? Joe Biden, siapa yang bagi? Allah Ta'ala yang bagi kuasa kat dia. China, siapa yang berkuasa dah ni? Tak tahu. Xi Jinping, siapa yang bagi kuasa kat dia? Allah Ta'ala yang bagi. Malaysia, siapa dah ni? Tak tahu. Datuk Seri Anwar Ibrahim, siapa yang bagi kuasa kat dia? Allah Ta'ala yang bagi. Allah Ta'ala yang bagi kuasa pada orang baik ke, tak baik ke, jahat ke, buruk ke, tuan-tuan, Allah Ta'ala yang bagi. Jangan silap tuan-tuan.
Ni ayat dia. Sebab ada orang dia salah sangka. Dia ingat bila apa? Bila naik orang yang jahat, tak kira lah orang jahat tu di mana-mana lah. Itu semua dengan bantuan kuasa syaitan, bukan kuasa Allah. Ada orang terfikir lagu tu. Kalau naik yang baik ni, itu Allah Ta'ala lah bagi. Oi, salah tu. Siapa yang beranggapan orang yang kafir itu yang bagi rezeki dia Tuhan lain pada Allah, oi, batal akidah. Mana ada Tuhan lain pada Allah? Tuhan hanya Allah. Nanti kita sebut tuan-tuan, kenapa ada orang jahat Allah Ta'ala bagi kuasa. Itu kata hikmah tu. Semua ada hikmah tuan-tuan. Bukan saja-saja jadi, ada hikmah. Cerita di sebalik dia. Wa tu'izzu man tasha', dan buatan zi'ul mulk kami man tasha', dan mencabutkan kerajaan daripada siapa yang engkau suka. Dulu berkuasa, lalah hilang kuasa. Tak kira orang tu baik ke orang tu jahat, Allah yang cabut kuasa dia. Sekalipun dia baik. Ada tak orang baik Allah Ta'ala cabut kuasa dia? Ada? Nabi Sulaiman. Macam mana Allah Ta'ala cabut kuasa dia? Meninggal dunia. Bila meninggal dunia Nabi Allah Sulaiman, anak Nabi Allah Sulaiman bergaduh. Pecah dua kerajaan. Makin lama makin lemah sampai hancur langsung. Kerajaan Nabi Allah Sulaiman asalnya kuat, hancur lebur. Hancur lebur terus. Bila dia kena serang dengan Rom, Allah Ta'ala cabut, sekalipun dia orang baik. Tapi kita sebut ni tuan-tuan, kenapa orang yang baik Allah Ta'ala cabut kuasa dia? Kenapa orang jahat Allah Ta'ala bagi dia kuasa? Dia ada cerita di sebalik tu. Allah Ta'ala berkehendak bukan sia-sia. Yang Allah Ta'ala kehendak, dia ada rahsia yang kita nampak ataupun kita tak nampak. Tapi semua ada hikmah di sebalik dia. Kemudian baik, engkau muliakan siapa yang engkau suka, dan engkau hina siapa yang engkau suka. Dalam tangan engkau lah segala kebaikan, sungguhnya engkau berkuasa di atas segala sesuatu. Nampak? Dalam tangan engkau lah segala kebaikan. Janganlah tuan-tuan fikir tangan lagu ni. Makna dia apa dalam tangan kau? Dalam kekuasaan kau. Betul tak? Semuanya dalam genggam aku lah. Yang kita sebut kan, ni dalam genggaman aku ya. Makna dia apa? Bawah kuasa kita. Ni itu maksud dia. Tuan-tuan buat rumah dengan duit tuan-tuan kerja buat rumah dengan titik peluh tuan-tuan. Orang tanya, siapa buat rumah ni? Tuan-tuan buat rumah habis 400,000. Siapa buat rumah ni? Akulah yang buat dengan penuh penat lelah aku buat. Padahal bukan kita buat, tukang yang buat, kita bagi duit je. Tidak, habis kita kata kita yang buat. Siapa buat rumah belakang tu? Anak aku yang buat. Padahal bukan dia buat, siapa buat? Tukang hanya buat, dia bagi duit. Itu majas. Boleh lah. Itu majas. Baik, sama juga dalam ni. Dalam tangan Allah lah. Tuan-tuan jangan biar tangan lagu ni. Tangan apa makna dia? Maksud di situ kekuasaan. Itu dari segi bahasa. Jadi bahasa begitu. Itu yang jadi masalah kita dengan Wahabi. Wahabi dia tak fikir, dia fikir apa? Tangan betul. Allah Ta'ala mana tangan pun. Tangan betul. Itu masalah Wahabi. Walaupun pandai sembang bab hadis, sembang bab ni pandai sahih tak sahih, hasan tak hasan, periwayat dia bla 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 bla, mai tak akidah, boom, jatuh ke bawah. Nak dekat sama dengan Khawarij. Tahu Khawarij? Majoriti Khawarij zaman sahabat dulu hafal Quran. Majoriti Khawarij hafal Quran. Depa ni ahli Al-Quran. Abdul Rahman bin Muljim tu yang bunuh Sayyidina Ali tu. Sayyidina Umar berikan kepercayaan dia mengajar Al-Quran. Hebat. Ahli Quran semua, ahli Quran, ahli tahajud. Tapi Nabi jamin mereka tu anjing-anjing neraka. Tu bahaya tuan-tuan. Akidah kena jaga elok. Pasal apa? Dia gagal tentang akidah. Khawarij gagal tentang akidah. Dia menyesatkan para sahabat Nabi. Baik. Jadi jangan itu. Malah sebahagian Wahabi tuan-tuan. Sebahagian Wahabi. Saya pernah tengok video pada Indonesia. Malah di Malaysia, dia pun Wahabi Malaysia panggil dia juga bagi ceramah. Dia pernah sebut satu hadis. Saya tahu hadis tu. Tapi dia punya terjemahan bukan macam ulama ahli sunnah terjemah. Inna Allah khalaqa Adam ala suratihi. Allah Ta'ala jadikan Nabi Adam di atas rupanya. Terjemahan ulama ahli sunnah wal jamaah, rupanya ini merujuk kepada Nabi Adam. Domain itu kembali pada Nabi Adam. Makna dia apa? Rupa Nabi Adam macam mana? Macam kita. Ni rupa macam kita ni. Kepala, dua tangan, dua kaki, betul tak? Boleh jalan. Inilah rupa Nabi Adam. Bukan macam rupa jin, malaikat, bukan macam rupa haiwan. Inilah rupa Nabi Adam. Tak tahu Wahabi terjemah apa? Tak, nya tu, hi tu bukan kembali pada Nabi Adam. Kembali kepada Allah. Dia pun percaya.
Allah jadikan Nabi Adam di atas rupanya. Makna dia apa? Allah Ta'ala macam kita. Sesat tuan-tuan. Ni ada dua kepala, tangan, kaki. Cuma tak tahulah Allah ni tinggi dia berapa meter, panjang berapa meter, warna putih ke, rambut rintin ke. Tapi rupa tu nampak, tahu tak? Macam manusia. Tuan-tuan, kalau dia sebut manusia, tuan-tuan terbayang bentuk dia. Betul tak? Tuan-tuan terbayang lah manusia. Tapi tuan-tuan cuma tak tahulah, ialah mata dia lagu mana, hidung dia lagu mana, tinggi lagu mana. Tuan-tuan bayang Allah lagu tu boleh jatuh kufur. Tapi saya terkejut tuan-tuan bila ulama si Wahabi ni disebut lagu tu. Tu bahaya tuan-tuan. Sembang bab hadis pandai, sembang bab khilafiyah pandai. Betul, melemahkan pandangan ni tang akidah jam, pum jatuh jadi musyabbihah, mujassimah. Bahaya. Baik tuan-tuan, tak apa. Kemudian saya nak cerita di sini tuan-tuan. Kenapa Allah bagi kuasa pada orang jahat? Kenapa Allah Ta'ala cabut kuasa daripada orang yang baik? Siapa tuan-tuan? Kalau nikmat ni saya sebut dah tuan-tuan. Kenapa Allah Ta'ala jadikan kaya dan miskin? Supaya ada syukur. Supaya yang kaya boleh bersedekah kepada orang yang susah. Ada orang susah ni supaya kita boleh cari pahala. Betul tak? Bila ada susah, kita boleh bersedekah, dapat pahala. Boleh bagi zakat, dapat pahala. Dunia ni kan ladang cari pahala. Orang yang miskin pula, dia boleh dapat pahala lagu mana? Dia sabar dengan kemiskinan dia tu. Faham tak? Selagi mana dia sabar, dia miskin 1000 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, dia sabar, dia miskin, dia sakit. Pahala tuan-tuan, pahala saja. Ladang pahala. Pahala dia tak payah buat apa, sabar lah. Ya Allah, kan Nabi pernah sebut dalam hadis, barang siapa yang Allah butakan mata dia, kedan dia sabar, Allah je ganti dengan syurga. Nampak? Dia asalnya celik, lepas tu kena apa? Aksiden ke, kena aksid ke, buta. Dia sabar, Allah jamin di syurga. Dunia ni kan tempat beramal. Tuan-tuan nak nikmat sedap kat mana? Akhirat, betul tak? Ni kita semalam, hari ni, malam hari ni, yang menteri kan, Salahuddin Ayub. Saya tengok video sebelum dia meninggal kan, dia cakap bagus. Dia cakap sebelum dia meninggal tu, video tu bagus lah. Tanpa kita tengok lah sudut pandangan politik dia, kita ambil sudut baik dia. Kan sebelum dia meninggal dunia, tapi dia makan durian lah. Sebelum makan durian. Durian ni bahaya tuan-tuan. Tuan-tuan yang dah berumur sikit dah tuan-tuan. Tak tahulah kot tuan-tuan tua ke muda. Kok tuan-tuan rasa macam umur 18 lagi, makanlah 3-4 biji ikut tuan-tuan lah. Kalau saya tak boleh durian banyak tuan. Pening. Tak boleh, pening. Bahaya tuan-tuan durian ni. Tuan tengok ni. Siap terbaik dunia. Tahu siap terbaik dunia? Tu meninggal. Pakcik Awi remaja Ramaniah tu. Tak kenal, bukan Awi tu, bukan Awi yang hidup tu. Meninggal dah. Dia mai sat duduk. Saya tak pernah jumpa siap terbaik macam tu. Dia meninggal dah tuan. Bukan Awi yang kedai tu. Ni Awi seorang lagi, dia mai duduk sini. Memang terbaik tuan-tuan. Siap ni terbaik di dunia lah tuan-tuan. Memang terbaik sungguh. Dia pokoknya minyak wangi dalam tandahnya, Allahu Akbar. Memang saya tak pernah jumpa. Saya pergi keliling dunia lah tuan-tuan, tak pernah jumpa siap macam tu. Dia meninggal dah. Dia mamai tengok dia apa, dia jatuh lah, macam kena stroke kot, pendarahan otak. Meninggal dah. Bukan Awi ni ya, dia Awi lain, dia duduk Ustaz. Dia ke bumi ya tuan-tuan, dalam beberapa minggu lepas, 4 minggu ke 3 minggu lepas meninggal. Tengok rumah dia durian penuh, makan durian. Sama dengan menteri kita ni, menteri apa, makanan kan, ke PDNK kan. Dia pun makan durian juga. 3 jam sebelum dia jatuh makan durian lah. Tuan-tuan makan pada-pada alhamdulillah. Kalau saya pun tak boleh makan banyak lah ni. Tuan-tuan kena ingat, kita ni makin tua bukan macam dulu. Betul tuan-tuan? Dulu lain, makanlah apa benda boleh makan. Dah tua ni, yang tu tak boleh, ni tak boleh. Betul tuan-tuan? Makin tua makin macam-macam, meragam. Jadi tuan-tuan, Salahuddin Ayub dia kata apa? Betul tak? Sebelum dia meninggal, dia kata saya ada bodyguard 7. Dia kata turun kapal terbang, ada ucapan dia. Antara yang terakhir dia beritahu. Masa tu pun nampak dia tak larat dah. Tapi adakah berkekalan dengan jawatan ni? Kena beringat, dia kata kita bukan berkekalan dengan jawatan ni. Antara yang dia cakap tu, buatnya dia nak meninggal ya. Saya tengok ada orang share, Masya Allah. Makna dia lagu dunia ni tuan-tuan. Tuan-tuan tengah duduk hebat, duit banyak, rezeki banyak. Sekali mati, boom, jadi tanah terus. Mati jadi tanah terus. Kalau jatuh jawatan tu tak apa, boleh kerja jual ikan ke apa ke. Betul tak? Ni mati jadi tanah terus.
Bini kahwin lain, harta di pusaka kan. Nampak? Dunia bukan tempat kita dapat nikmat. Tapi saya tanya tuan-tuan, kenapa orang jahat Allah Ta'ala bagi kuasa, orang baik Allah Ta'ala cabut kuasa dia? Dia macam ni tuan-tuan. Kuasa ni, orang yang berkuasa, dia antara nikmat yang besar bagi penduduk sesuatu tempat. Nikmat yang besar tentang bagi penduduk sesuatu tempat adalah pemimpin yang adil dan sayang pada rakyat dia. Sebab pemimpin tu bila dia adil, dia sayang pada rakyat dia, kekayaan negara tu dia tak bolot macam Sayyidina Osman kan, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Osman, Ali itulah, semua empat-empat tu. Ataupun yang nampak jelasnya tuan-tuan, yang kita nampak lagi jelasnya, Umar bin Abdul Aziz dengan Sayyidina Umar. Zaman Sayyidina Umar dengan zaman Umar bin Abdul Aziz. Zaman Sayyidina Abu Bakar masa tu banyak orang murtad. Zaman Sayyidina Osman pun sama, cumanya jadi orang merontak, ini jahat. Zaman Sayyidina Ali nak mendamaikan antara dua pihak yang perang. Zaman Sayyidina Umar tuan-tuan nampak keadilan dia. Umar bin Abdul Aziz keadilan dia. Rakyat hidup senang tuan-tuan. Sayyidina Umar baju tampung tak kurang 10. Dia tak makan harta negara. Dia bukan orang yang jadi pemimpin, dia senang rakyat susah. Umar bin Abdul Aziz pun sama, bukan jadi pemimpin keluarga senang, dia rakyat susah, bukan lagu tu. Sebab apa tuan-tuan? Allah Ta'ala sebut lah, antara nikmat yang terbesar bagi penduduk satu negeri, tempat, nikmat nombor 1, pemimpin yang baik, yang adil dan amanah. Kan Quran sebut, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalaulah penduduk satu negeri itu dia beriman dan bertakwa, kami akan turunkan keberkatan daripada langit dan bumi. Allah Ta'ala limpahkan kekayaan langit dan bumi. Antara limpahan Allah paling besar apa? Pemimpin yang adil. Nah, mana dia apa? Kalau penduduk satu tempat tu banyak yang baik, banyak yang semayang, beriman, bertakwa, Allah akan lantik pemimpin yang terbaik. Supaya apa? Bila pemimpin itu baik, semua negara merasai nikmat kebaikannya. Allah beri kuasa kepada orang yang baik. Tapi kalau penduduk satu tempat atau negara tu banyak yang jahat, semayang tak, muhungnya, berzinanya, macam-macam dosa dia buat, antara bala yang Allah Ta'ala turun, pemimpin yang jahat. Pasal apa? Padan dengan hamba. Sebab pemimpin tu bila dia jahat, dia zalim, kejahatannya semua kena. Baik ke tak baik, bala memang macam tu. Bala kalau dia turun, baik ke jahat semua kena. Dia bukan dia kira tsunami ke apa. Bala kalau dia turun, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu akan azab Allah. Kalau dia turun azab tu, dia tak kena pada orang yang zalim sahaja, semua dia sapu. Cuma orang yang baik ini, ulama yang baik ini, bila dia sabar, dia dapat pahala berganda. Tapi yang jahat, hang memang padan pun kena. Supaya apa? Supaya berubah. Macam COVID kan. Siapa yang baik, beriman, bertakwa, kena COVID meninggal, dia mati syahid. Siapa yang jahat kena COVID, nah padan lah, hang jahat. Sebab tu bila kena, supaya hang bertaubat. Hang bertaubat, selamat. Hang tak bertaubat, neraka. Orang yang baik kena COVID, menjadi gandaan pahala bagi dia. Benda sama, tapi untuk orang baik dapat gandaan pahala. Untuk orang jahat, untuk dia berubah, dia selamat. Baik tuan-tuan, saya habiskan satu ayat lagi tuan-tuan. Firmannya lagi ayat 49-50 surah Asy-Syura. Lillahi mulkus samawati wal ard yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dhukur aw yuzawwijuhum dhukranan wa inatha wa yaj'al man yasha'u aqima innahu alimun qadir. Bagi Allah kekuasaan di langit dan bumi, ia menjadikan apa yang ia kehendaki. Ia mengurniakan anak-anak perempuan kepada siapa yang ia kehendaki, dan mengurniakan anak lelaki pada siapa yang ia kehendaki, atau mengurniakan kepada mereka kedua-duanya anak lelaki dan perempuan, dan ia menjadikan mandul siapa yang Allah kehendaki. Sungguhnya ia mengetahui lagi amat berkuasa. Jelas Allah yang berkehendak bagi. Ada orang anak lelaki tak ada anak perempuan? Ada. Anak-anak perempuan tak ada anak lelaki pun ada. Ada yang langsung tak ada anak? Ada. Semua kehendak Allah. Tapi kita kena usaha tak tuan-tuan? Kenalah usaha. Betul tak? Usaha kenalah. Jangan tak usaha. Tuan-tuan tahu siapa sini ada anak ramai? Ada anak ramai. Anak 8, 10, 12. 6. Sama dengan saya lah. Haji apa? 8, 10. 6 juga tu Haji.
Oh 5. Tak ada yang 11 12 tak? Tak ada lah. Ha? Tambah ibu kena hambak dengan kayu lah. Tuan-tuan tak apa. Saya pernah jumpa satu orang, sikit je tuan-tuan, isyak tuan. Satu orang, masa tu saya jadi imam di Ampang. Bilal ni daripada Perlis. Anak dia yang pertama laki, nombor 2 perempuan, yang ketiga laki, nombor 4 perempuan, nombor 5 laki, nombor 6 perempuan, nombor 7 laki, nombor 8 perempuan. Oh hebat. Hebat ada? Tak ada? Tak ada? Rupanya ada usaha ke arah tu. Saya kata apa tip dia? Tip dia apa? Saya masa tu dah kahwin tapi tak ada anak lagi. Saya pun lambat juga. Tak lambat sangat pun, setahun lebih memang saya rancang tak mahu anak lagi mula-mula tu. Tak habis belajar lagi. Tapi dia bagi saya tip dia tu. Tip. Saya tak tahu tip dia, kata dia ajak pergi rumah dia. Di rumah dia. Dia kata tip dia ustaz dia tu. Dia kata ustaz kena kalih tilam. Kalih tilam. Tilam macam ni, katakan tilam macam ni dah dapat anak lelaki. Kalih macam ni pula. Simpanlah 30 tahun tilam tu. Kalih macam ni. Confirm anak perempuan kata ustaz. Yakin. Dah dapat anak perempuan, kalih balik lagu ni. Oh, lagu tu. Kalih balik. 88 tilam yang sama. Berkulat tak berkulat macam tu lah. Tapi nak kata dia tipu, saya tengok sendiri anak dia memang lagu tu. Tapi saya duduk pening tu, tak apa kaitan dari segi hukum fizik dan biologi. Saya tak tahu. Tapi dia buat jadi. Macam mana tu tuan-tuan? Tentu-tentulah tuan-tuan. Habis nak buat macam mana? Kahwin lagi satu. Satu. Tapi yang ni yang betul-betul ya tuan-tuan. Itu saya tak tahu dia. Ni betul, ini betul. Ini ustaz bagi tahu. Ustaz Ramli Semangui. Ni gaya dah. Ustaz Ramli dulu ada nombor 1 ustaz Ramli. Bukan Ustaz Ramli pun lama dah. Ramli meninggal lama. Saya mula mengajak 2012 Masjid Semangui itu pun dia tak ada lah. Ni gaya dah. Ustaz lama lah di Semangui tu, Ustaz Ramli tu. Dia pesan, dia kata apa? Kalau anak lelaki mesti tengah segar dan kuat. 12 malam ke atas sampai ke pagi. 12 malam ke atas sampai ke pagi masa tengah kuat. Kalau anak perempuan masa tengah tak larat. Balik kerja, lepas tu sampailah sebelum pukul 12. Masa ni badan kita masih lagi penat apa dengan kerja. Biasanya kalau lagu tu memang dapat apa? Anak apa? Anak perempuan. Balik kerja, lepas tu sebelum pukul 12 malam anak perempuan. Atas pada 12 malam anak lelaki. Saya rasa itu macam tu. Saya rasa lah. Sebab tu saya 3 lelaki 3 perempuan. Tuan-tuan macam mana? Tuan-tuan kena kahwin lagi satu. Ustaz bagi tahu lambat. Saya tu. Saya tak tahu. Ada yang kata makan seafood lah, tak seafood. Tapi yang hakikat sebenarnya apa? Allah. Itu je sebenarnya. Ada orang langsung terdapat anak, ada orang makan seafood. Ni doktor beritahu seafood. Anak lelaki makan seafood. Doktor pun beritahu makan seafood banyak. Air mani jadi pekat. Makan apa? Sotong lah, udang lah, makan banyak. Makan yang tu banyak boleh. Dia kena air mani tu kena kuat baru boleh dapat XY. Tidak XX. Tidak XX jadi perempuan, dia nak XY tu. Tapi ada orang makan apa? Makan macam-macam lah. Jangan kata lelaki perempuan, anak pun tak dapat. Itu kita kena kembali pada Allah. Usaha kena, tapi kembali pada Allah. Baiklah. So macam mana tuan-tuan? Kahwin lagi satu. Kalau berani lah tuan-tuan. Baik, akan datang muka surat 85. Ilmu. Allah mengetahui. Saya minta maaf tuan-tuan kalau terkasar bahasa dan sebagainya. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an tafarruqan wa ba'id tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna shaqiyyan wa la mahrum wa la mathuda wa sallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.